Yang besar adalah Tuhan Yesus selaku menjaga kami. Yang besar dan dihormati Tuan-Tuan Puan besar pembangunan wakil penjaga tuan-tuan dan puan yang saya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat petang tuan-tuan. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bidang Dalam Malaysia atas usaha yang dibuat untuk memberi ruang kepada kami di bahagian bahagian untuk menerangkan aktiviti dan dasar-dasar yang sedang berlaku di bahagian-bahagian sukan di bahagian di Malaysia. Saya juga bagi mewakili pada sukan mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi hadir pada petang ini dalam keadaan saya rasa mungkin tak berapa selesa, ya. Sebab kenapa saya kata tak selesa? Kerana sebabnya tuan-tuan dan puan ada di rumah, ya. Tapi bila tuan-tuan atas komitmen tuan-tuan hadir kita pada ini untuk sama-sama dengan pelajaran untuk mendapatkan sedikit maklumat tentang dasar-dasar yang sedang berlaku di bahagian-bahagian di Malaysia. Saya Tulisan Berdiri dari Badan Sukan di bawah sektor perancangan dan pengawasan mewakili Badan Sukan untuk menerangkan serba sedikit mengenai dasar-dasar organisasi sukan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya rasa tuan-tuan dan puan sudah sedia maklum akan dasar-dasar NFS ini yang telah diperkenalkan pada tahun ini dan telah dimulakan berjalan di semua sekolah di seluruh Malaysia mulai 2011. Ya. Baik, melalui latar belakang dasar NFS ini, dasar ini adalah dasar yang diperbaiki daripada apa yang telah kita laksanakan sebelum ini, ya. Tapi NFS ini kita bina atas beberapa faktor. Jadi yang pertama yang dalam American Training Association, mereka mencadangkan kanak-kanak perlu melibatkan diri dalam aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 1 jam sehari. Gitu kan? 1 jam sehari. Tapi kita lihat dalam PhD kita, boleh akan terlibat dalam mata pelajaran pendidikan Islami seminggu dalam cuma berapa jam saja. Kalau kita ada 1 jam saja, maknanya setiap murid akan menjalankan aktiviti pendidikan Islami setiap hari 1 jam. Ya. Tapi kita ada juga punya subjek yang kita lalui pendidikan Islami dan kesihatan. Jadi kita kurang-kurangnya kita dah menjalankan aktiviti fizikal tersebut. Kemudian ada tiga daripada sesi ini pula melibatkan aktiviti fizikal, sesi sederhana, sesi tinggi selama 20 minit. Ya. Dan ini yang kita sedang jalankan. Baik, tuan-tuan dan puan, yang terbaru adalah isu yang selalu diperkatakan yang terkini ialah mengenai obesiti. Ya, obesiti. Baik, tuan-tuan dan puan yang saya sekalian, isu obesiti ini dah lama dah, semenjak dari dulu lagi sehingga sekarang. Tetapi sekarang ini dia menjadi isu yang lebih hangat lagi. Sehingga kan nasi lemak menjadi faktor penyebab yang kita. Ya, bertahun-tahun boleh sekolah kita makan nasi lemak. Dan obesiti ini
lemak menjadi mangsa. Nasi lemak yang tak ada lemak langsung sebenarnya, ya, yang dijual di kantin sekolah tu, percaya tak? Berlemak ke? Kalau nak rasa nasi lemak yang selemak, nasi lemak yang dibuat rumah. Itu yang paling lemak saja. Tapi di sekolah tu ada nasi biasa yang letak sambal, kita pilih sikit, ada potongan limun dan telur sikit, tapi jadilah nasi lemak. Dan saya rasa tak ada isu besar sangat, ya, tak ada isu besar sangat, kerana dia akan jadi isu besar bila dia balik sekolah. Dia makan nasi lemak yang cuma harga RM1, sepinggan, kemudian dari nanti mak bawa pergi KFC, pergi McDonald, yang mak tak ada pandang pun tentang ada lebihan lemak dalam tu. Baik, jadi kita di sekolah ini cuba memberikan murid-murid satu usaha untuk menekankan berat badan. Jadi bagi mereka kesedaran tentang menekankan berat badan yang baik untuk murid-murid sekalian. Ada satu dapati 70% penduduk Malaysia tidak melakukan senaman. Jadi 30 dalam satu dekat termasuk 30 dalam sekolah. Jadi 30 100% sekarang ini senaman. Ya. Jadi itu yang banyak dikatakan dalam isu dalam setiap masa sekarang. Baik. Pelaksanaan dasar Satya ini telah diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri merangkap aktiviti pelajaran pada 17 Mac 2010. Ya. Jadi oleh atas pengumuman tersebut, Kementerian Sosial telah diamanahkan untuk membuat kertas kerja untuk dibawa ke atasan. Maka pada tahun 2011 telah diarahkan untuk menjalankan dasar 1M1S. Baik, dalam dasar 1M1S ini adalah unsur-unsur pelajaran untuk membina sasiah murid bagi melahirkan modal insan yang sehat, cerdas, berdaya saing tinggi serta dapat menyumbangkan kepada pembangunan negara. Inilah salah satu usaha kerajaan dalam melahirkan para atlet yang untuk mewakili negara di peringkat negeri, di peringkat bangsa. Jadi ianya bermula di sekolah. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, kita baru-baru ini telah sedikit berbangga dengan prestasi pencapaian pasukan bola sepak di negara kita. Setelah sekian lama kita berada dalam suasana yang agak kurang dalam sukan bola sepak ini, tiba-tiba muncullah satu peristiwa yang sangat menggembirakan bagi seluruh peminat bola sepak, di mana pasukan Malaysia telah berjaya dalam menjuarai Piala Suzuki. Ya. Apa yang membanggakan pada bagi kami di pihak sukan di Piala Malaysia, 11 pemain dalam pasukan Suzuki Cup tersebut adalah merupakan murid-murid yang lahirnya daripada sekolah sukan Malaysia di Bukit Jalil dan sekolah sukan Malaysia di Bandar Penawar, yang sekarang ini dikenali sebagai sekolah sukan Malaysia Tengku Mahkota Ismail. Bagi masyarakat di luar sana, mereka mungkin tidak mengetahuinya, tapi bagi kami di sukan, itulah yang menjadi kemegahan. Ya. Dan untuk tuan-tuan dan puan-puan dia, itu pasukan Harimau A yang sedang bermain dalam Liga Super
Tiga pasukan adalah merupakan bekas pemain dan juga bekas pelajar di sekolah sukan dan juga sedang belajar di sekolah sukan. Dan selama 22 orang adalah pemain di pihak kopi adalah merupakan bekas pelajar dan pelajar di sekolah sukan. Jadi ini telah menunjukkan bahawa sukan ini telah menjadi satu penyalur pada aktiviti yang sedang bermain untuk mewakili negara. Baik, kita pada Malaysia sebenarnya melihat bahawa sukan ini seperti yang kita tahu lah, ada di bidang pelajaran ataupun di mana-mana kemudian yang melibatkan sukan, ada di media tinggi, di sukan. Apa yang kita nak ialah supaya memupuk budaya dan jaga hidup sihat dan aktif. Itu adalah merupakan objektif utama lah. Dan kita berharap sangat ini membentuk sasial jati diri Islam dan dalam ini di perempuan sebelum memupuk perpaduan kaum. Inilah mungkin salah satu cara atau media untuk kita mengadakan perpaduan antara kaum melalui bersukan. Membentuk budaya sukan di kalangan murid, memenuhi naluri sejati murid dalam aktiviti fizikal, memberi keseimbangan antara keperluan akademik dan keperluan, dan menjadi landasan sekolah pencemaran sukan. Tuan-tuan dan puan yang saya sekalian, kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang, akan kepentingan sukan dalam kehidupan setiap insan yang bernama murid. Bila ada saya pun sedia maklum, saya pun menjadi seorang guru sebelum saya jadi kerja ini, pernah bersama murid, pernah membawa murid untuk bersukan. Dan saya rasa guru sama ada lelaki atau perempuan yang ada dalam tempat saya ini pernah terlibat dalam sukan, membawa murid bersukan. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tahu kekangan-kekangan dan halangan-halangan yang masih tuan-tuan dan puan-puan dalam persukan. Dengan dari segi faktor keuangan, dari segi faktor banyak faktor lah yang menjadikan tuan-tuan dan puan-puan terasa sedikit kesukaran untuk melaksanakan sukan. Lebih lagi bila kita hampir-hampir di waktu peperiksaan, jadi orang sukan dan orang akademik ini akan sedikit bermasalah satu. Cikgu sukan nak bawa murid keluar, cikgu akademik nak bawa bagi. Itu semua akan berlaku lah. Terutama kepada tinggi pokok yang telah mengatur sebegitu baik di jadual. Bukannya tak dapat kerjasama, tetapi kekangan sama ada masa dan mereka. Aspek yang diutamakan adalah peningkatan aktif semua murid yang tidak mempunyai masalah kesihatan, termasuklah murid berkelas. Baik, semua murid dalam dasar satu SD, apa yang diperlukan adalah semua murid yang tak mempunyai masalah, tak ada masalah dalam kesihatan harus menyertai sukan, walaupun satu jenis sukan. Kalau lebih adalah lebih baiklah. Dan ini sebenarnya telah dijalankan dari dulu lagi. Telah dijalankan dari dulu lagi. Termasuklah apa yang sedang berlaku sekarang. Bila setiap hari Rabu dipanggil hari pokok. Hari ini di sekolah-sekolah ada hari pokok. Jadi itu pun sedang berlaku lah sebenarnya. 1M1S. Sedang berlaku 1M1S. Baik, fokus kepada murid yang kurang atau tidak aktif. Inilah sebenarnya yang kita nak. Bagi murid yang aktif, kita dah tak kisah dah. Kita dah tak kisah kerana saya percaya
murid yang kurang lebih ini boleh menjadi sebagai penyelaras untuk pasukan-pasukan sekolah mereka. Ya, kita nak berikan mereka pengetahuan tentang pasukan yang mereka nanti. Sama ada dari segi pengurusan, kalau mereka tak boleh main, mungkin jadi sebagai mengurus pasukan. Dalam sebuah pasukan juga, kita dapati setiap daripada atas hingga ke bawah, daripada pengurus hingga pemain, semuanya terlibat. Sehingga kan budak bawah air itu pun menjadi salah satu nanti dalam pasukan. Ya. Kalau tak ada budak bawah air, siapa nak bawa air? Cikgu nak bawa air. Cikgu nak ambil air, mesti budak juga. Ya. Kita bukan nak menjadi budak ni, tapi mereka minat. Tuan-tuan ni mereka pun ada dalam pasukan. Mereka juga akan ada, mereka juga yang lagi motivasi pada kawan-kawan. Mereka juga sebagai dalam pada bawah air ni, mereka juga menjadi penyumbang sebenarnya pada kawan-kawan yang sedang bermain. Kemudian mempertimbangkan pekerjaan perserangan, kemudahan dan pasukan yang ada. Dalam bahagian sekian, antara tugas-tugas kami selain daripada mengajukan majlis ketuhanan MSSN, menghadirkan sukan-sukan, diberikan daerah, diberikan kawasan dan sebagainya, ada satu sektor di dalam bahagian sukan ialah menjadi satu sektor atau unit yang berusaha memberi kemudahan kepada semua sekolah di Malaysia. Ya. Jadi saya terlibat dalam sektor tersebut, sektor perancangan dan pengawasan, di mana sektor saya ialah sebagai sebuah sektor yang mendapat bersama daripada unit sukan di Jabatan Pelajaran Negeri yang telah menapasti sekolah-sekolah yang berpotensi untuk menerima peralatan dan kemudahan sukan untuk disalurkan. Okay. Di sekolah-sekolah di seluruh negara terdapat beberapa buah pusat latihan daerah yang mana di sekolah-sekolah tertentu diadakan sukan-sukan khas di pusat latihan daerah tersebut. Jadi kami di bahagian sukan akan menapasti sekolah-sekolah yang mempunyai potensi untuk melahirkan atlet-atlet dalam beberapa jenis sukan, dan kami akan menyalurkan kemudahan-kemudahan dalam peralatan sukan pada sekolah-sekolah pendidikan. Kami kira tidak dapat memberikan 100% kepada 100% kepada sekolah, kerana kita ada bukan sedikit sekolah, 10 buah sekolah yang kita nak jaga, dan ini kita akan jalankan secara berperingkat dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Kita akan dengan peruntukan yang kita dapat dari kerajaan, kita akan cuba selesaikan dengan sebaik mungkin kepada sekolah-sekolah pendidikan. Namun begitu, ada juga sekolah-sekolah yang mendapat kemudahan dalam pasukan ini, tetapi mereka tak dapat menjalankan kegiatan sukan itu dengan baik. Sebagai satu contoh, pada 2 tahun lepas kami telah ditegur oleh Jabatan Daerah Negara. Ada beberapa sekolah di Sabah yang mendapat kemudahan sukan tetapi tak dapat menjalankan dengan sempurna. Bukan atas kesalahan sekolah tersebut, tapi mungkin atas beberapa faktor. Contohnya ada sekolah-sekolah di Sabah yang telah saya diarahkan oleh kerana saya yang berperintah, saya telah diarahkan ke Sabah untuk menyelesaikan satu masalah di mana tahun ini akan bagi satu gambar, bukan gambar lagi, beberapa buah gambar, beberapa keping gambar sebagai bukti yang bahawa sekolah ini tidak menggunakan secara optimum. Pergilah saya ke sekolah-sekolah di Sabah
dengan harapan dapat membantu. Sekolah tersebut telah dibekalkan dengan peralatan sukan tenis, ya, sukan tenis siap dengan jaring, lengkap jaring, raket, string, bola, semua lengkap, selengkap-lengkapnya. Boleh menghasilkan pemain-pemain tenis yang terbaik lah, kalau digunakan terbaik ini. Tapi apa yang sampai dari sekolah tersebut, pengetua itu berasal daripada Penang. Daripada first posting, pertama kali posting sampai lari tahun ni becek pun dia. Tahun ni dia becek. Saya tanya dia, apa dia bawa saya ke sekolah aku. Dia tanya dia cakap saya, cik, macam mana, cakap Penang dia tak hilang lagi. Cik, macam mana saya nak main tenis. Saya pun cakap Penang dia, buat, cik tengok lah, tak mana saya main tenis. Kok tenis pun tak ada. Sekolah dia masih lagi menggunakan sekolah berlandaskan papan. Ada kaki sekolah dia. Saya pun tanya dia, kenapa sekolah ini ada yang cik datang masa cik main ni dan hujan. Kalau cik datang dan main ni dan hujan, budak ada, cikgu pun tak ada. Begitu ke? Rupanya sekolah tu dia macam lebah. Dia macam lebah, bila hujan datang, air turun dari atas ke bawah, maka bertakut pada air tersebut, maka tak sempat lah budak datang ke sekolah. Kalau sempat, dia nak balik lah, selagi tak surut. Jadi yang ada dalam kawasan yang ada adalah kawasan makam, di mana situlah perhimpunan, di situlah nak dijalankan kawal kaki, di situlah PJ, Pendidikan Jasmani Kesihatan nak buat, semuanya kat situ. Jadi saya tanya dia, kat mana tuan-tuan bawa orang ini, kami terpaksa pergi sewa kat luar. Dia terpaksa pergi sewa kat luar. Jadi maka itulah yang dapat menggunakan kemudahan sejadah kita. Yang ada tu, raket sebanyak 40 raket dengan jaring dan sebagainya, dia tak dapat menggunakan sepenuh-penuhnya. Maka banyaklah peralatan yang baru-baru ini. Ya? Tapi kita tak salahkan, mereka sudah sedaya upaya mengeluarkan sambil sehingga kan cikgu-cikgu sekolah tersebut memetik sedikit dana untuk menyewa di luar, ada tenis di luar, pelanggan di luar untuk menjalankan aktiviti sekolah. Ya? Itu salah satu cara di mana sekolah tersebut sedang upaya untuk menjalankan sukan di sekolah. Seterusnya, ibu bapa dan dari luar merasakan ada jalankan untuk menyumbang kepada performa sukan sekolah. Ya? Kita lihat bahawa untuk kita memberi galakan kepada murid-murid, ibu bapa juga sebenarnya memainkan peranan penting. Ya? Ibu bapa juga memainkan peranan penting. Maksudnya kita sebagai ibu bapa juga, kalau ada anak-anak, kita juga sepatutnya memberi galakan pada anak-anak, ya, dalam pemahaman sukan sekolah. Tuan-tuan dan puan, kalau tak kena pada diri kita, kita tak akan terasa. Ya, kalau tak kena pada diri kita, dah terkena pada diri kita, barulah kita akan terasa. Saya tak nak ambil contoh orang luar sana, nak ambil contoh orang mana, saya contoh diri saya sendiri. Ya? Saya tak ramai anak, 3 orang saja. 3 orang anak saya, 1 lelaki, 2 perempuan. Semasa saya belajar di UiTM, saya telah diberitahu oleh seorang rakan sebelah saya untuk menyarankan supaya anak saya terlibat dalam permainan sukan memanah. Dia kata kalau main sukan memanah ni bagus tu. Saya kata kenapa? Sukan memanah ni sukan yang fokus. Dia kata kalau ada anak ni kau cuba.
Cuba jadikan dia satu uji kaji. Saya ada anak lelaki, saya perlu anak lelaki saya, tak berjaya. Anak saya lagi mati hidup balik, ulang. Ya. Mati hidup balik, kita alung tu tak ulang. Saya pujuk tak berjaya. Pujuk anak yang kedua perempuan, dia pun kurang sikit, dia lebih suka baca. Dia cakap pasukan ni dia panas, nanti anak hitam. Dia cakap kalau putih, kalau putih lah, kalau putih tak apa. Pujuklah saya anak kecil, dia ada harapan dia. Kalau ada yang ada lagi 3 orang dia tak meraih dia. Saya meraih dia untuk masuk sana. Dalam saya buat itu, saya ikut apa dia nak ikut, saya ikut. Saya nak cuba nak jadikan apa kata kawan saya betul atau tidak. Akhirnya nak saya ikut cakap saya ni. Tetapi saya terpaksa bermodal kepada perempuan. Memanah ni bukan satu permainan yang luar, ya, bermodal saya. Kata kemana nak? Adik tak nak pakai yang sekolah ni sebab dia tak sesuai, dia tak boleh. Ya, saya dengan tuan-tuan punya pakatan tak sesuai. Tinggi dia ada, dia ikut dia. Tinggi dia berat dia sebagainya. Terpaksa saya modal pinjam operasi nak beli. Bukan luar gambaran yang paling tak mahal pun RM3,500. Ya, boleh RM3,500. Beli ni nak suruh anak pasukan. Kita nak suruh orang pasukan. Macam kita jual bedak, ya, nak suruh pakai, kena pakai ni test extra. Jangan beli dengan bedak bagus putih, kalau pakai sekali bagus putih. Cuba betul, cuba dulu. Kalau tak melupas putih tu, kalau pakai melupas, tak jualan. Ya? Jadi syukur macam ni. Bunyi RM3,500. Belum aeronya. Aeronya untuk latihan 1 dozen tak berapa mahal, ada 300. Bila dia masuk pertandingan, 1 aero 200. Paling sikit 6 kali 2 dah 1,200 aero saja. Belum lagi tarik pak patah. Yang 200 tu kabel macam mata pensel tu. Kesalahan tarik patah hilang 200. Jadi tak boleh beri 6, kena beri lebih sikit. Bila dah shoot tu, bila dah shoot tu 6 kali. Jadi tak boleh, kalau mata tak boleh ada 6. Kena ada beri sikit. Kemudian habis RM5,000. Tapi usaha saya tak sia-sia. Usaha saya tak sia-sia. Anak saya juga dalam kategori yang pandai. Saya tahu kebolehan dia. Dan saya kira dia pun tidaklah diberi kata special lah sekolah. Tuan-tuan perempuan saya tahu, tuan-tuan perempuan di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia ini dah kena pasti murid-murid di kelas-kelas perbesar yang mana ada dapat potensi ke dapat DBA, DBA besar, dapat A, PMR, 10A dan sebagainya. Betul kan? Macam kata tulis ya, untuk berapa kan? Kalau berada besar sudah tulis DBA, kita pun tengok daripada jauh dah nampak, oh tu DBA. Anak saya tak termasuk dalam golongan ni. Sehingga cikgu ni pun tak boleh lah nak kata nak letak kelas yang terbaik kan? Tapi ada faktor fokus tersebut, ya, ada faktor fokus tersebut dan bermain dalam sukan menjadikan anak saya lebih aktif, lebih disiplin, dan saya pun tak sangka dia dapat DBA. Masa dapat DBA di Pusat Semua, saya tak pejabat di Putrajaya. Saya ni dulu asing. Saya ni weekend husband. Duduk minggu dia jadi suami. Tahu dia minggu dia jadi bujang. Ya? Jadi duduk minggu saya berbalik. Ini kebetulan rumah saya dekat Sabah. Saya kira rumah saya. Anak saya telefon saya, yang adik dapat DBA. Saya memang tak percaya. Saya kata ya, betul ke? Saya telefon mak dia. Hari itu juga saya ambil cuti. Nak balik ni,
meranikan hidayah apa ini. Bos saya kata, anak-anak dah balik pun nak balik lagi. Kata itu bos. Saya tak ada anak lagi, kalau saya ada anak lagi bawah ni, saya tak kisah kata. Balik aja. Atas faktor disiplin, fokus tersebut, saya percaya atas usaha kawan saya. Kawan saya ialah dilatih mana di sekolah Tun Saban di Pekanbaru dulu. Kalau tuan-tuan dan puan tahu, sekolah itu telah melahirkan para pemanah kebangsaan. Dan ramai pemanah-pemanah ini sekarang ini belajar di Universiti Teknologi Malaysia. Saya dah tengok bila tunjuk lah, ni anak dia. Saya pun merasa tercapai tu. Dan alhamdulillah saya berjaya. Atas kejayaan anak saya itu dibagi juga, ada satu peristiwa di mana anak saya yang perempuan sekarang ini kita dapat di sekolah sains Kuala Selangor, dan adik ini nak masuk kelas 1 mendapat panggilan terkeluarga untuk masuk ke sekolah sains Kuala Selangor. Kebetulan sekolah sains Kuala Selangor ini dia punya inisiatif sukan dia adalah anak, dan dia ada dilatih MSN itu. Oleh kerana sijil memanah yang tak ada berapa keping itu, menjadikan anak saya terus dapat masuk ke sekolah sains Kuala Selangor dengan tak banyak soal. Dipanggil 300 orang untuk menghadiri keluarga, tetapi cuma 30 orang jadi ambil satu kelas. Dan datang semua bawa 3-4 file. Anak saya datang bawa 1 file. Itu pun nipis je file. Saya cakap dengan anak saya, update tadi janji kau 1, 2, 3, 4. Siap mak ni bawa ke ni. Punya banyak. Ya. Tapi atas sikit sukan tersebut, yang datang 300 semua yang paling milik. Tapi yang datang 300 itu tak semestinya ada yang dalam sukan. Mungkin pencapaian dia setakat di sekolah, mewakili kelas, ya? Tapi murid-murid yang dapat mewakili daerah, mewakili negeri, mewakili berkebangsaan, itulah menjadi salah satu faktor penyumbang kepada dia dapat tempat di sekolah-sekolah tertentu. Jadi semenjak itu saya, kalau ada kawan-kawan saya yang pejabat yang ada anak lagi, saya katakan anak susah, ya? Tak ada ruginya. Contohnya bagi mereka aktif bersukan, mereka sihat, menjadikan mereka lebih disiplin dan fokus. Itu yang penting, ya? Baik, dalam prinsip pelaksanaan 1 SD disarankan di sekolah menengah bermula dari tahun 4 atau tahun 6, dan sekolah menengah daripada palihan hingga ke tingkatan 6, di mana semua murid yang tidak ada masalah dalam kesihatan menyertai sekurang-kurangnya 1 jenis sukan, ya, 1 jenis sukan. Kalau lebih sukan lebih. Di murid sekolah hingga tahun 3 pula digerakkan untuk menyertai program-program ini mengikut kemampuan dan sukan yang ditawarkan oleh sekolah tersebut, ya. Dalam pelaksanaan satu program ini mula ada juga sekolah yang tidak berapa kurang pasti bagaimana pelaksanaan ini dijalankan. Sebelum pelaksanaan dilaksanakan, kita ada membuat satu sekolah rintis lah, ya, untuk melihat pelaksanaan satu STS. Kami telah dihadirkan untuk melihat beberapa sekolah di sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Jadi saya telah ke sebuah sekolah di Puchong. Sekolah tersebut sekolah berfungsi 3 buah sekolah satu padang. 3 buah sekolah satu padang. Saya cakap, macam mana nak jalan-jalan? Padang tak seberapa besar, adalah besar Dewan ni. Sebesar Dewan ni 3 buah sekolah, 2 sekolah padang dan 1 sekolah padang nak dijalankan.
Kerana puan itu puan faham apa dasar apa dia satu PPS. Bagaimana puan nak jalankan? Kita dah pilih satu sukan untuk murid kita jalankan. Murid puan ada berapa ramai? Di dalam 400 lebih. So apa puan nak buat? Kita cadang nak buat satu sukan, iaitu sukan lompat tali. Lompat tali, satu sukan satu murid saja. Jadi dia fahamkan itu. Setelah kita bagi penerangan, beberapa penerangan untuk puan tersebut faham, kita kata, saya tak faham saat ini, bagaimana nak jalankan satu SPPS. Baik, pendekatan yang dibuat adalah program sukan semua, di mana sukan dijalankan selama tahun. Okey, seperti berita desa, sukan tara, keluaran balapan dan padang. Ini adalah yang cuba yang sebenar yang dikendaki oleh pihak pendidik kita, iaitu dimeriahkan dimeriahkan balik sukan tahunan di sekolah dengan dijalankan sukan tara, dijalankan perhiasan rumah dan sebagainya, supaya sukan tahunan di sekolah itu lebih meriah seperti dulu. Kemudian melaksanakan permainan 90 minit di sekolah menengah dan 60 minit sekolah rendah, dan latihan di berbagai jenis permainan. Kemudian pertandingan dalaman, pertandingan lain di sukan di daerah, di Dili dan di Sesen dan di Perkara Bangsa. Kerana kita nak sukan ini dijalankan sepanjang tahun, tak ada musim-musim. Sebelum ni kita jalan musim, sampai ketika nanti ada musim break, tak ada berat sekadar, periksa. Jadi apa yang kita ingat adalah kita jalankan sukan itu sepanjang tahun. Jadi tak berhenti sukan itu, walaupun dia musim selesai ke, musim tak periksa ke, sukan itu tak berjalan. Sukan tahunan disarankan dijalankan mulai Jun ke atas. Ini adalah untuk memberi peluang penyediaan duit atau atlet untuk tahun depan, untuk bertanding di peringkat daerah dan negeri. Seperti mana-mana juga pelaksanaan baru, satu tahun itu adalah bukan satu tahun pelaksanaan, yang diikuti dengan tahun berikut. Jadi sukan itu terlibat sama. Di tahun ini semua sekolah diwajibkan sebenarnya jalankan sukan bulan Jun. Tapi sekolah dah siap dah bulan Februari dah jalan sekarang. Apalah, jalan kan? Jalan tak apa-apa. Jadi tahun depan pastikan bermula di bulan Jun ke atas. Maka tahun ini lah sukan penyediaan murid untuk mencari sukan daerah, di mana sekarang ni baru lepas dah bermula dengan balapan olahraga di Ipoh. Jadi itulah kita supaya tuan-tuan dan puan dapat menjadikan murid-murid atau atlet-atlet untuk sukan permainan untuk tahun depan. Minggu lagi memula di sekolah, minggu depan ni di sekolah, dan memulalah perjalanan dengan sukan MSSN di beberapa buah negeri. Baik, inilah landasan pertama dalam landasan SPPS. Yang ini kita dah buat sebenarnya, di mana murid hadir, dipilih untuk masukkan, dia hadir latihan sukan, untuk mewakili rumah, sekolah dan sebagainya. Ini dah tuan dan puan dah jalankan. Tak ada yang baru pun, sama je. Cuma kita nak jadi sedikit, kita nak berbagi lah. Saya bagi masa 50 minit. Sebenarnya tak cukup. Saya tahun minggu lepas balik daripada Perak 4
di Perak, dia bagi saya kerja pun tak cukup. Ini nasib kawan saya tak ada. Patutnya saya cuba ni dengan pendidikan khas, tapi ada dapat saya pakai dia di sini. Okey, tuan-tuan, bukan dari peringkat yang kita ada ialah bukan di peringkat daerah, kemudian PMB di daerah, sukan sekolah negeri dan sukan sekolah sekolah Malaysia. Jadi boleh-boleh di daerah diberi latihan sukunya untuk mereka berbolehan diserahkan ke sekolah negeri dan sebagainya ke sekolah Malaysia. Ada banyak kemudian yang diberikan kepada atlet-atlet boleh-boleh yang mempunyai potensi yang tinggi dalam sukan ini. Ada beberapa faktor untuk menjayakan aktivitas ini. Saya masih sepadannya. Kita dah bagi masa satu lagi. Pertama yang ada segi sumber. Sumber iaitu perpaduan asas PTS. Kemudian ada keputusan olahraga yang tempat boleh download modul dari website ini. Kemudian ada menu latihan sukan untuk penasihat sukan. Ada beberapa jenis sukan dan tempat yang dalam website ini. Kemudian ada program sukan permainan khas, surat penyelidik, siaran berkenaan asas PTS. Dan ada skim bantuan dalam sukan yang kita turunkan kepada sekolah-sekolah untuk menjalankan satu PTS ini. Dan kita ada faktor kedua yang kita belajar daripada Institut Pendidikan Malaysia, RPG Sukan. Kita ada satu hidup dan 5 cawangan dia. Dan kita ada latihan dalam penonton. Kita ada kemudian perasaan sukan yang kita telah dan sedang kita usahakan. Dan kita ada perubahan minda, iaitu persetujuan bahagian sekolah kami dari bahagian sukan seni dan buku menjadi bahagian sukan saja untuk memantapkan sukan ini. Jadi telah dipecahkan kepada dua, bahagian sukan satu bahagian dan bahagian seni dan buku satu bahagian. Dan kita ada taliman dasar lebih yang sedang dijalankan dari masa ke masa. Surat siaran pakaian sukan sekolah, hanya pakaian sukan sekolah ini boleh dipakai bagi dia pakai hitam, baju lagi, sukan begitu juga. Dan di mana dalapan pada sekolah yang ada pada bulan atas seperti saya sebutkan tadi. Yang kelima ialah insentif untuk murid dan guru. Dan jaringan bersama dari bersama. Kita perempuan sedikit ini adalah senario yang berlaku sekarang. Berdasarkan yang semakin berkurangan dari masa ke masa. Ini berlaku di gambar yang kita lihat dari SK Seri Ikan. Modul saya akan rumah, saya nampak masih ada bangunan, saya dah siap dah. Kepada pada dari tadi, sikit tidak kasih dikorbankan, pasal dikorbankan dan sekarang ada untuk kita bagi dan dalam PAP. Kita tak ada tempat lagi dah. Kita nak buat tempat baru pun tak ada. Jadi mungkin sukan menjadi sedikit terpinggir lah. Jadi adakah perkara sama diberikan pasukan itu soalannya. Kalau biasa kita bagi bulan-bulan yang lebih baik, adakah sukan kita nak pinggirkan.